Salam sejahtera Prof dan rakan-rakan yang lain. Hari ini saya, Chua Ing alias Cecilia akan membentangkan cabaran guru besar dalam melestarikan perancangan kurikulum sepanjang krisis pandemik COVID-19. Abstrak. Guru besar akan menggalas tanggungjawab dalam memastikan perancangan kurikulum dilestarikan sepanjang krisis pandemik COVID-19 dengan melaksanakan pembelajaran dan latihan di atas talian. Kertas konsep ini ditulis berpandukan dua artikel oleh Gandolfi 2020 dan juga Kumalo 2019 berasaskan perancangan untuk menghadapi norma baharu. Kertas ini juga mengupas cabaran yang dihadapi oleh guru besar serta implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia dari aspek perancangan, dan beberapa cadangan akan diambil bagi memastikan perancangan kurikulum dilestari untuk penambahbaikan serta untuk panduan kita bersama. Pengenalan. Menurut Abdul Hamid 2020, krisis pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia termasuklah Malaysia. Batia 2020, satu tindakan pantas kerajaan melaksanakan PKP mulai 18 Mac 2020 bagi membendung penyebaran wabak COVID-19. Manakala untuk sektor pendidikan, menurut Tumin 2020, sektor pendidikan di Malaysia juga turut terlibat dengan krisis pandemik COVID-19, di mana di situ berlaku penutupan sekolah, namun PDPR masih dilaksanakan untuk semua murid di rumah. Manakala di situlah bermulanya tugas guru lebih mencabar kerana perlu menyesuaikan diri dengan norma baru. Menurut Christopher dan Weng 2020, sekolah perlu memanfaatkan teknologi dan aplikasi pendidikan dalam talian di mana pembelajaran maya bagi memenuhi keperluan pembelajaran masa kini dengan menggunakan pelbagai medium seperti Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya. Teori yang akan digunakan dalam kertas konsep ini adalah kepimpinan instruksional. Kepimpinan instruksional. Menurut Hellinger dan Murphy 1985, kepimpinan instruksional merujuk kepada semua tingkah laku pengetua dan guru besar yang dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan dan meningkatkan PDP di sekolah yang melibatkan guru, murid, ibu bapa, perancangan sekolah, pengurusan sekolah, sumber kemudahan dan budaya sekolah. Pada tahun 2005, menurut Hellinger lagi, pada abad ke-21 ini, amalan kepimpinan instruksional masih relevan dan dapat menyumbang kepada kecemerlangan sekolah. Sehubungan dengan itu, guru besar perlu kekal membudayakan kepimpinan instruksional. Manakala menurut Zakaria 2016, setiap guru mengalami keperluan dan masalah yang berbeza, maka guru besar perlu peka dengan keperluan guru dan kaki tangan sekolah. Menurut kajian Ahmad 2014, hubungan kepuasan guru akan meningkat sekiranya pencapaian murid turut meningkat. Kajian literatur. Krisis pandemik COVID-19. Coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan dan berbahaya kerana belum mempunyai kaedah untuk menangani virus tersebut. Sehubungan dengan pandemik COVID-19, guru besar perlu bijak mengetahui, mengenal pasti, mengambil tindakan susulan dalam pengurusan risiko di sekolah. Untuk perancangan kurikulum, menurut Aziz 2014, Pusat Perkembangan Kurikulum PPK adalah bahagian utama yang bertanggungjawab merancang dan membangun kurikulum persekolahan untuk peringkat prasekolah, rendah dan menengah. Semua keputusan dasar berkaitan kurikulum adalah akan dibincang secara terperinci di KPM. Dan proses pengembangan kurikulum yang diguna pakai oleh KPM adalah berdasarkan model kitaran perancangan kurikulum, Cycric Model, yang terdapat 6 proses iaitu analisis keperluan, perancangan, pembangunan dan pengembangan, kajian rintis atau pelaksanaan terhad, penyebaran dan pelaksanaan, penyeliaan dan penilaian. Dapatan kajian artikel Gandolfi 2020. Dalam kajian ini, penyelidik telah menumpukan perhatian kepada satu sekolah. Dalam usaha membantu perancangan pengajaran untuk sekolah, penyelidik telah memodelkan evolusi wabak COVID-19 di sekolah tersebut dengan pengembangan model SIR. Kajian telah menyelesaikan masalah pengoptimuman berdasarkan penilaian awal oleh perancang mengenai kepentingan relatif untuk memastikan pengajaran di dalam kelas berbanding dengan penularan wabak. Pertama,
pembukaan sekolah biasa secara berkala akan menyebabkan berlakunya peningkatan jumlah kes di antara individu yang terlibat dengan sekolah itu sendiri, baik dalam jangka masa 60 hari atau pada akhir tahun persekolahan. Satu-satunya pengecualian adalah jika virus ini dikawal dengan ketat di sekitar sekolah. Yang kedua, perancangan minggu pembukaan yang teliti mampu membuat pengurangan drastik terhadap jumlah kes tambahan yang disebabkan oleh pembukaan sekolah. Dapatan kajian Kumalo 2019 adalah bertujuan untuk mengenal pasti sejauh mana halangan perancangan sumber manusia sehingga mempengaruhi prestasi pekerja dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti di sebuah organisasi. Kajian ini menggabungkan kedua-dua kualitatif dan kuantitatif dalam pengumpulan datanya, iaitu seramai 45 orang responden telah melengkapkan soal selidik dan 7 responden untuk sesi temu ramah. Dan kajian ini dapatannya adalah berlaku kekurangan faktor dalaman dan luaran seperti masalah demografi, kekurangan kelayakan pendidikan, dasar pengambilan pekerja, alat kerja yang tidak mencukupi, persekitaran kerja dan perkembangan karier kerjaya sehingga menyebabkan perkhidmatan kualiti tidak dapat dilaksanakan. Dan dalam kajian ini penyelidik telah pun mengemukakan beberapa cadangan untuk melaksanakan strategi untuk penambahbaikan dan pengiktirafan terhadap prestasi pekerja dengan menyediakan persekitaran yang kondusif agar dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti. Dalam dapatan kajian Kumalo 2019 ini juga menunjukkan bahawa sesebuah organisasi itu bagi meningkatkan perkhidmatan yang berkualiti perlunya seorang pemimpin yang boleh berkomunikasi dan mempunyai kemahiran bimbingan interaktif yang sangat tinggi. Sokongan dari pemimpin yang boleh menangani masalah di organisasi dan dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti dalam keadaan situasi yang tidak menentu, uncertainty, dan dapat menyediakan program pembangunan staf, memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada pekerja yang telah menunjukkan prestasi cemerlang, menyediakan perancangan bulanan, membuat pemantauan dan membuat tindak susul bagi penambahbaikan kepada organisasi tersebut. Perbincangan dapatan kajian, maka guru besar perlu memastikan pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran itu dapat diteruskan meskipun dalam keadaan pandemik COVID-19, iaitu dengan memperbagaikan platform pembelajaran secara atas talian dan memastikan komitmen guru-guru dalam melaksanakan tugas itu adalah yang terbaik dan cemerlang, dan memastikan juga kemahiran guru terhadap pembelajaran secara atas talian adalah seiring dengan keperluan masa kini, di mana guru besar perlu peka dengan kemahiran guru-guru dari segi ICT-nya. Sekiranya guru-guru tersebut masih mempunyai kekurangan dari segi kemahiran ICT, maka kursus ataupun latihan perlu diberikan kepada mereka. Menurut Helmi Alta dan Ilhami Abdul Ghani 2017, di mana seorang pemimpin perlu menyedari akan keperluan staf dalam organisasinya untuk menguasai teknik komunikasi yang berkesan. Manakala menurut Kapur 2018, setiap individu perlu sentiasa membangunkan kompetensi diri dalam penggunaan komunikasi terkini dengan memiliki kemahiran, sikap dan ciri-ciri yang diperlukan agar individu tersebut dapat mengatasi sebarang halangan dan rintangan yang mungkin akan berlaku agar proses komunikasi sentiasa dapat dilaksanakan dengan berkesan dalam apa jua keadaan. Dan guru besar perlu juga melaksanakan pemantauan prestasi kerja guru dari semasa ke semasa. Dan selain itu, guru besar juga bersama dengan pihak pentadbir perlu menyediakan dan menyusun perancangan yang rapi, sentiasa membuat tindak susul dan penambahbaikan untuk organisasi. Isu-isu di Malaysia berkaitan perancangan. Yang pertama, persekitaran sekolah yang berbeza seperti dari segi kemudahan asas, kualiti guru, persekitaran sekolah, latar belakang murid boleh mempengaruhi pencapaian aspirasi kurikulum. Yang kedua, berlaku penolakan di mana apabila wujud perubahan-perubahan kurikulum mengakibatkan bebanan tugas guru semakin bertambah kerana guru tersebut perlu menguasai kemahiran baru dan mengubah perlakuan. Yang ketiga, tekanan peperiksaan awam seperti UPSR masih digunakan sebagai kayu pengukur keberkesanan kurikulum. Dan keempat, strategi penyebaran yang kurang efektif berlaku dari peringkat KPM terus sehingga ke peringkat sekolah kerana akan mengalami kecairan maklumat. Terdapat 4 implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia dalam aspek perancangan, iaitu yang pertama, faktor keciciran murid.
dalam mengikuti pelajaran secara online kerana kekangan capaian internet, perbezaan tahap sosioekonomi keluarga dan sebagainya. Yang kedua, peranan warga pendidik yang semakin mencabar dalam norma baharu dan memerlukan latihan dan kemahiran untuk terus melaksanakan PDP menerusi pelbagai platform dalam talian. Yang ketiga, peranan ibu bapa perlu menyokong dan menyediakan keperluan pembelajaran atas talian untuk anak-anak. Dan yang keempat, jalinan dan jaringan seperti pihak KPM dengan pihak swasta adalah sangat penting untuk menyokong pelbagai inisiatif yang dirancang dan dilaksanakan untuk kemajadian anak murid di Malaysia. Secara rumusannya, guru besar perlu bersedia peka, fleksibel dan bertanggungjawab terhadap perubahan persekitaran dunia yang sentiasa berubah dalam sistem pendidikan. Namun, guru besar perlu terus memudayakan kepimpinan instruksional bagi memastikan PDP dapat dijalankan secara berkesan dengan mempelbagaikan platform PDP terutamanya semasa pandemik COVID-19. Sekian, terima kasih.